yang kita tak usaha? Semua saya ada usaha. Abang suruh telan makjun, saya telan. Dengan botol makjun tu pun saya telan. Apa? Dah Tuhan tak bagi. Masa tu dia gasak isteri dia hentam isteri dia, akhirnya rumah tangga jadi apa? Bila rumah tangga tak seronok, main mengaji pun seorang Masjid As-Sabirin, seorang lagi Masjid Ulu Kelang. Dia tak sama lah. Buka puasa pun tak sama dah. Seorang buka di masjid, seorang buka di rumah. Tak sama dah. Katil pun tak sama kongsi dah. Seorang tidur depan kusyen, seorang tidur depan televisyen. Dia tak sama dah. Raya pun tak seronok dah. Yang kawan ni balik rumah mak dia, yang kawan ni balik rumah bapak dia. Sebab apa jadi macam itu? Sebab fikiran sudah terganggu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak jadikan rumah tangga kita aman, pengaruh-pengaruh luar, cakapan-cakapan luar, tapis dan tutup di pintu pagar. Tutup di pintu pagar. Jangan sampai masuk dalam rumah. Ni rumah tangga kami rasa aman dengan keadaan begini. Kami rasa kamu semua tak faham masalah kami. Kan senang kita cakap. Bila kita sampai tahap macam itu, tuan-tuan rasalah nikmatnya lapang. Nikmatnya lapang pemikiran dengan isteri, dengan suami. Nikmat lapang. Seronoknya semayang sama-sama. Seronoknya mengaji sama-sama. Seronoknya buat ibadat sama-sama. Seronoknya berjalan sama-sama. Yang ni yang kita katakan tadi. Nikmat pemikiran yang lapang. Nikmat pemikiran masa yang lapang. Dan nikmat sihat merupakan nikmat yang paling besar sekali. Yang pertama, nikmat sihat. Dan yang kedua ialah nikmat kelapangan pemikiran, kelapangan masa. Itu adalah satu nikmat yang terbesar. Kerana seseorang yang ada macam-macam hal pada dirinya daripada hal kehidupan dunia, dan beranak isteri, beribu, berbapa, bersanak saudara, banyak dan berkaum keluarga, tentulah tidak lepas dirinya daripada memikirkan halnya di antara yang tersebut. Pengarang kitab ni kata lagi, dalam kehidupan kita di dunia, mana ada selesai dari masalah. Masalah pertama kata dia masalah beranak beristeri, anak degil. Tuan-tuan, cukuplah ada anak seorang hisap dadah. Cukuplah, cukup. Satu keluarga tak aman. Cukuplah satu keluarga ada seorang anak hisap dadah, pening kepala lah. Tuan-tuan membina nama yang baik di Taman Permata ini 12 tahun. 15 tahun Taman Permata ini wujud. Nama tuan-tuan di sini adalah sangat harum. Ya, kita maklumkan kedatangan sahabat kita, Cik Luqman S. Ya, penulis lirik lagu terkenal. Dia sudah boykot 2 bulan, malam ni baru datang. Tuan-tuan, kita membina nama kita yang hebat di Taman Permata ni 15 tahun. Tetapi kalau anak tuan-tuan hisap dadah, 15 tahun nama tuan-tuan yang masyhur di sini akan hilang. Itulah penangan anak punya pasal. Tuan-tuan, 15 tahun tuan-tuan, nama tuan-tuan cemerlang di Taman Permata. Tiba-tiba anak tuan-tuan menjadi hero di sini. Pelajar cemerlang, pelajar terbaik. Nama tuan-tuan pasti juga terbilang. Anak tu punya peranan punya kuat. Tetapi kalau nama tuan-tuan hebat di sini, 20 tahun sebagai yang dihormati, datang anak tuan-tuan hisap dadah. Motor dicuri, basikal dicuri, serai pun dicuri, skrin pun dicuri. Habislah nama 20 tahun yang tuan-tuan buat. Ni dia yang kata anak ni tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya rumah harta kamu dan anak-anak kamu ujian pada kamu. Kadang-kadang tuan-tuan dia mari masalah mak bapak. Mak bapak pula bermasalah. Mak bapak tak ngam dengan isteri. Mak bapak tak ngam dengan suami. Tadi ada orang telefon saya. Saya nak mai tadi ada satu orang telefon. Dia kata, Ustaz, isteri saya pergi umrah, tak minta izin saya. Saya tanya, tak pergi minta izin macam mana dia boleh pergi? Mahram macam mana? Dia mahram dengan mak bapak dia. Dah balik belum? Dah balik Ustaz, tapi tak mau balik rumah saya. Saya pergi kerja, dia balik pada umrah, dia ambil anak-anak dia, wabing dengan dia. Sekarang macam mana nak buat Ustaz? Apa cerita ni Ustaz? Dah telefon mak bapak dia dah. Mak bapak dia pun serupa lah Ustaz.
Ni dia pula dah masalah. Tu nak pergi masjid ke nak sembahyang? Khusyuk kan sembahyang tu, duk fikir isteri tak balik, anak tak ada, mak bapak mertua pula tak suka, pi heboh satu kampung pula nafkah tak bagilah apalah. Sembahyang khusyuk ke? Nak mari ke sembahyang maghrib? Nak mari ke dengan kuliah maghrib? Nak baca Quran ke? Dia jadi susah dah. Dia jadi payah dah. Kadang-kadang dia mari masalah daripada bersanak saudara, berebut harta pusaka sampai saman menyaman, hanya kerana masalah anak getah. Nak tanam anak getah, saman menyaman. Hanya kerana masalah lembu. Siapa punya lembu? Sampai pasang lawyer, buat ujian DNA lagi. Lembu ni, anak lembu siapa? Anak lembu ni anak pada lembu siapa? Kawan ni ada lembu, yang sebelah sana pun ada lembu. Tiba-tiba lembu tu beranak. Anak lembu ni benih siapa? DNA forensik, tuan-tuan. 1,500. Seorang kena bayar 1,500 untuk upah DNA lembu ni, benih daripada lembu apa. Kalaulah 1,500, dia tokok lagi 200, dapat seekor lembu dah. Hak anak lembu tu pergi sembelih, kita buat kenduri. Tak, masing-masing nak mempertahankan juga. Bila dah jadi macam tu, boleh baik ke sekarang? Kalau pergi masjid boleh bersalam ke? Dah berebut DNA lembu? Bila pergi sembahyang raya boleh peluk ke? Bila lalu depan rumah nak bagi salam ke? Tak lah. Ni dia lah tuan-tuan, yang jadi masalah pada kita ni. Kemudian dia kata masalah, kita tidak dapat lepas daripada segala masalah tersebut. Begitu juga dalam hal diri, dalam kerja dunia pun demikian, menjadikan bimbang hati. Tambah sekarang dalam kerja ni, dalam dunia pekerjaan swasta, sistem swasta, tak dapat meningkat prestasi, kena tindakan. Projek tak dapat, tender lari pun kena juga. Itu hak kerja dengan swasta. Yang kerja dengan kerajaan, cara kerajaan lah. Aku sana, janji sini, macam-macam lah kena buat. Macam-macam peraturan kena buat. Satu-satu benda. Banyak masalah kita. Kadang-kadang lagi 4 hari nak pencen pun kena kursus lagi. Letih lagi kita ni pun. Itu kerja pula. Dan kata dia lagi, dan nafsu kerja itu menjadikan bimbang dirinya daripada yang lain. Disebabkan kerja banyak, maka dia sibuk kepada kerja lebih daripada ibadat. Kerja saja, keluar pukul 6, balik pukul 10 malam. Keluar dalam keadaan gelap, balik rumah pun dalam keadaan gelap. Siapa yang didik anak dia? Ni kita ni, siapa didik anak kita? Keluar 6 pagi, balik 10 malam, matahari tak jumpa, anak pun tak jumpa. Masa keluar anak tidur, masa balik anak tak ada. Siapa yang didik anak kita sekarang? Televisyen yang didik dia, panggung wayang yang didik dia, kawan-kawan yang didik dia, masyarakat yang didik dia. Maka mereka inilah menjadi teman setia padanya, sebab mak bapak sudah tidak ada lagi memberi perhatian. Dan maka apabila kosong dan tidak ada pada seseorang itu kebimbangan diri daripada kerja-kerja dan fikiran tersebut, maka itulah nikmat yang besar. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak ada masalah, anak okey, isteri okey, mak bapak okey, suami okey, anak-anak okey, kerja okey, semua okey, alangkah nikmatnya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kerja seronok, satu ofis seronok, bos bagus, jaga bagus, tukang cuci bagus, tuan-tuan meniaga bagus, semua hutang orang bayar. Orang bayar hutang tuan-tuan, alhamdulillah. Hutang tuan-tuan pun tuan-tuan boleh bayar. Lapangnya, itu nama dia nikmat. Nikmat. Balik rumah pula anak-anak semuanya ada. Tak ada siapa pun anak-anak yang tidak ada. Semua anak ada, daripada yang besar sampai yang kecil. Isteri pun ada. Nikmatnya. Sabtu Ahad besok cuti. Ahad cuti, jalan bawa anak-anak. Nikmatnya. Mak bapak pun datang seronok. Mak bapak cium menantu, menantu cium mak. Tidur sekali menyembang, kik di dapur menyembang menantu dengan mertua. Seronok tak? Seronok. Kita tengok mak mertua lah duk cuik pinggang menantu, menantu cuik pinggang mak pula. Baiknya ni tidak, menantu versus mertua, sampai buat drama lagi tuan. Itulah yang dikatakan nikmat.
Nikmat bila menantu balik rumah mak mertua di kampung, mak mertua sembelih ayam kampung. Sembelih ayam, habaq satu kampung, menantu nak balik. Subhanallah, seronoknya tuan-tuan. Yang itulah merupakan satu nikmat. Tapi berapa banyak yang macam itu? Berapa banyak yang kita duk bicarakan macam yang kita bicarakan sekarang? Kenikmatan. Kadang-kadang kita bercakap je, ustaz yang bercakap tu pun belum tentu dia seronok hidup. Tuan-tuan dengar saya bercakap, oh seronoknya. Dia macam itu ke? Belum tentu lagi. Pakar motivasi tu pun belum tentu lagi anak dia bermotivasi. Belum tentu. Ustaz yang bercakap tu pun belum tentu lagi. Sebab itu dalam nak mencari kelapangan pemikiran, kelapangan kehidupan, sebenarnya kita kena kongsi pendapat. Kita kena share. Bagaimana nak mendidik isteri, mendidik anak, bagaimana nak jaga suami, bagaimana nak jaga hubungan dengan mertua, dengan mak, dengan adik-beradik kita. Kita kena share. Banyakkan membuat perkongsian pintar. Ada orang panggil saya buat ceramah untuk pelajar-pelajar cemerlang. Bagaimana melahirkan anak cemerlang? Saya tolak. Saya kata anak saya pun belum cemerlang. Macam mana saya nak buat ceramah tajuk melahirkan pelajar cemerlang? Anak saya baru nak periksa tahun ini, UPSR seorang, PMR seorang. Belum tentu lagi berjaya. Buat apa saya nak cerita bagaimana anak cemerlang? Yang saya boleh cerita bagaimana nak menjadikan anak-anak kita 6 tahun dah habis Quran. Yang tu boleh saya cerita. Bagaimana anak 4 tahun boleh baca Quran. Yang tu boleh cerita. Yang tu kita buat. Bagaimana anak cemerlang nak kerja hebat-hebat, tidak. Yang tu kena panggil ibu misali, bapa misali. Yang duk diberi anugerah tu. 8 anak dia profesor. 8 anak dia doktor. Pergi ajar pada kita. Macam mana cara dia. Kita kena buat perkongsian. Baik, sesungguhnya banyak orang mempunyai cukup kesihatan dan ada berpeluang yang kosong daripada fikiran dan kosong daripada kerja kehidupannya. Banyak manusia yang sihat. Tuan-tuan depan saya ni ada yang langsung tak pernah masuk wad. Tak pernah ditahan dalam wad. Tak pernah sakit. Nikmat sungguh. Tak pernah pun. Sakit pun minum air tidur lega. Sakit kepala minum air tidur lega. Sakit kaki urut-urut sikit dah lega. Tuan-tuan, baru ni saya pergi ziarah satu orang sakit. Sakit dia perempuan ni, paha dia besar. Paha dia besar sebelah. Belah kiri kecil, belah kanan besar. Saya tanya ke anak dia, Pak Sepo jadi macam ni? Air dah masuk dalam tulang. Air masuk dalam tulang, jadi kembang paha dia, jadi besar. Saya tanya puncanya apa? Puncanya, mak saya lenguh-lenguh. Habis tu, suruh bapak saya urut. Bila urut, mak kata, tak rasa pun. Main-mainnya urut ni. Suami bila dengar lagu tu, tuan-tuan, dia pergi cari kayu. Pergi duduk penyih pohon. Tak rasa. Tak rasa, tuan-tuan. Sekarang masuk hospital tu. Jadi jaga-jaga abang-abang. Jangan duduk urut makcik kita kuat sangat. Paha dia besar sebelah. Jalan tak boleh. Sebulan dah tak boleh jalan. Saraf dia rosak. Wayar putih. Urat putih. Tu tuan-tuan duduk jolok dengan kayu tu. Kayu hak licin tu. Hak duduk tekan. Isteri dia kata tak rasa pun, tak rasa suami ni, tak apa, tak rasa. Dia tekan sungguh. Sudah tuan-tuan. Jadi makcik-makcik urut lebih kurang sudah lah. Ni duk tak rasa pun, tak ada apa-apa pun. Suami ni pantang dia cabar pula. Kesian dekat makcik ni. Baik, dia kata tuan-tuan, bila kita sihat dan bila kita lapang daripada pemikiran, sebenarnya itu adalah nikmat. Tetapi kesihatan badan dan kelapangan masa seperti dijualnya kepada pekerjaan yang tiada berfaedah atau kurang faedah. Tapi sayang, yang sihat-sihat dia gunakan kesihatan dia pada benda yang tidak ada faedah. Dia buat Superman naik motor, rempik, tekan gear pun dengan tangan. Tu
Belah sini press minyak, belah kiri tekan gear, kaki terbang. Bila langgar motor, langgar kereta, dia pun terbang. Motor jumpa, orang tak jumpa. Yang ni saya jumpa tuan-tuan, saya balik ceramah. Saya balik ceramah dari Lumut. Saya tengok ambulans ada, polis ada, dalam pukul 12 malam. Saya pun berhenti. Tanya dekat apa polis tu, kenapa cikgu? Cari orang. Motor ada, orang tak ada. Jenuh duk suluh, mana dia lah orang. Saya kata apa, teruk cari, besok siang-siang lah cari. Tak boleh Ustaz, kita kena cari juga ni. Pasal report kata dia meris. Yang seorang kita jumpa duk adu tepi dekat dalam ambulans tu. Yang seorang pergi mana ni Ustaz? Dah nama pun Superman. Tobak. Tak apa dia jatuh dalam gaung ke apa tak tahu tuan. Saya kata saya nak cari pun saya pun takut ular ke apa ke. Lantaklah polis dah cari, ambulans lah cari, lantak lah. Siapa nak cari tuan-tuan? Duk lautan. Cari-cari jumpa benda lain macam. Dah Allah bagi sihat, hang buat kerja macam tu pula. Ada orang yang Allah bagi sihat, tak ada kerja apa, duk di kepala simpang main gitar tung. Duk main gitar tung, tong tong tong, teng neng. Oh sudah, nyanyi pula sampai 1 pagi. Tuan-tuan, kalau dalam kampung kita ada orang duk lepak macam ni, tuan-tuan mintalah hantu pocong mai. Kegunaan hantu pocong salah satunya ialah untuk menyelesaikan masalah lepak di luar rumah ni. Saya pergi ceramah di satu kampung. Habis-habis ceramah, jawatan kuasa satu masjid kampung sebelah mai datang minta. Dia kata, Ustaz, tolong datang ke kampung kami sekejap. Saya tanya, ada masalah apa Tuan Haji? Masalah dia, di kampung kami ada hantu pocong Ustaz. Melompat, ting tong melompat. Kami pun takut Ustaz, isteri anak-anak semua takut. Balik semayang syak, tutup pintu, senyap sunyi. Sejak bila dulu saya duduk situ, tak ada pun hantu pocong ke apa ke. Adalah baru ni Ustaz, ada. Malah cerita lah Ustaz. Lepas itulah yang dia muncul ni Ustaz. Kadang-kadang dia mari duduk depan pintu. Kadang-kadang dia mari melompat-lompat. Memang jumpa Ustaz. Orang nak pergi pasar pagi-pagi pun jumpa Ustaz. Sekarang budak-budak pun tak ada dah Ustaz. Yang lepak-lepak tepi jalan tak ada Ustaz. Saya kata bagus Ustaz, biar lah, tak payah buat apa, biar di situ. Sekurang-kurangnya anak kita balik awal. Anak kita tak lepak tepi jalan, syukur. Jadi tuan-tuan, untuk menyelesaikan masalah lepak ni, cuba bela tengok seekor dua hantu pocong. Cuba cari jalan tengok. Bagus banyak duk main gitar, dia lepak sebelah. Hello brother, dia lepak saya lihat. Mainlah. Kena buat. Ini tidak waktu sihat hang lepak. Kalaulah waktu sihat itu hang buat kerja lain, kurang-kurangnya meniaga burger, adakah faedahnya? Hang lepak-lepak waktu malam ni balik rumah, pergi setrika baju mak lagi bagus. Pergi cuci tandas lagi bagus. Sementara nak tunggu keputusan SPM, masuk PLKN, belajar menembak, belajar ini. Ini tidak. Belagak tuan muda pula. Ni pun satu hal juga. Oh, siap pakai topi, bawa buh nama. Dengan esko mau kena tipu, kesian. Lemah tuan-tuan. Kalau baca punya kah? Apa ni, pengarah kena tipu, esko kena tipu, siap berbaris lagi. Sonok pakai terima. Kalau saya letak jawatan tuan-tuan, mencemarkan kredibiliti. Kita boleh kena tipu dengan budak hinguih ni apa? Letak jawatan tuan-tuan. Kalau di Jepun bukan kata letak jawatan dah, kamikaze tu ke kamikari ke apa? Malu tuan-tuan. Apa ni kecil-kecil macam ni hang pandai menipu dah. Tak ada faedah buat kerja ni. Buat kerja yang tak ada faedah. Pi hidugam, dah Tuhan bagi tubuh badan yang sihat, hampir lepak sana, hampir buat lepak sini, hampir hidugam sini, hampir proses dadah daripada internet. Masya Allah. Dulu kita belajar memasak dengan buku respi. Garam secukup rasa. Garam, kari secukup rasa. Sekarang nak buat dadah, morfin secukup rasa. Sudah tuan-tuan.
dah ada buku pula dah. Nak buat dadah. Canggih betul zaman sekarang ni. Nak buat methamphetamine ada dia. Nak buat ekstasi syabu pun ada dia, ajar dah sekarang ni. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Itulah bahayanya kita dengan internet. Terlebih internet, kita pula dah nak pening dah sekarang. Macam-macam. Anak kita mengadu. Gambar bogil anak kita. Mengadu menangis. Macam mana kamu boleh bogil gambar? Mana kamu buat? Rupanya dia bogil depan internet. Dia duk chatting dengan siapa ni, jantan kata buka lah, I nak tengok. Bukan ada orang nampak pun, jantan tu rakam. Sekarang kalau kamu nak gambar ni 20,000. Tak pening dia. Tuan-tuan, sekarang anak-anak dia cerdik. Dia berkawan dengan pakwa dia. Pakwa dia pula ada 5 kawan. Duit tak ada, hutang banyak. Depa berlakon sebagai colek. Berlakon. Anak dara dia pakat dengan pakwa dia, katakan anak dara ni dicolek. Telefon bapak. Anak pakcik ada dengan kami. Kalau nak selamat anak pakcik 20,000. Aku tak percaya anak aku ada dengan hampa. Sekarang dengar. Ayah, tolong. Letak telefon. Yes, bagus. Boleh macam itu tuan-tuan. Rupanya bukan dicolek, berlakon untuk dapat 20,000. Ini cerdiknya anak sekarang. Cerdik tak boleh pakai. Bapak ni pinjam ceti, pinjam alung, jual tanah pasal nak bayar tebusan. Rupa-rupanya action belakang. Ni zaman sekarang ni. Allah Ta'ala kata hang otak cerdik, hang sihat tubuh badan, tapi hang perkena bapak hang pula. Pedajai mak dia pula. Dan maka jadilah rugi orang yang demikian. Dan dia termasuk dalam golongan orang yang kurang akal dan tiada akal yang sempurna. Maka kalau badan sihat, tiba-tiba buat kerja tak elok. Tuan-tuan, ada orang yang sihat tubuh badan dia panjat bangunan tak payah pakai tali, Spiderman. Dia bubuh tepung je dekat tangan dia, panjat KLCC. Subhanallah. Tak jatuh-jatuh pula tu, pelik sungguh. Tak apa kemahiran Tuhan bagi dekat dia. Buat macam Spiderman, pop naik di atas. Naik di atas tu polis tunggulah. Tak apa, tangkap habis. Satgi wartawan ambil gambar sonok, bye bye. Pelik-pelik tuan-tuan manusia ni. Ada yang sihat tubuh badan, naik gunung Kinabalu turun, satgi turun naik balik, naik turun pula. Rajin sungguh. Tapi masjid tak naik, pelik tuan-tuan. Masjid tangga tu 3 aja nak tangga. Tak naik gunung Kinabalu beribu nak tangga. Punya naik, hujan naik juga, sakit pun naik juga, cuaca berkabus pun naik juga. Ni cabaran kata dia. Ni kitab ni kata ada akal ke? Cukuplah sekali naik, lepas tu naiklah masjid pula. Naiklah tangga surau pula, mengajilah pula. Tapi sayang tuan-tuan, Tuhan bagi sihat, itu pula yang dibuatnya. Ini tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Saya cerita umum saja. Baik, kemudian katanya hadisnya begini. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan sahabat Nabi, akhir umur dia mata dia buta. Sahabat Nabi ni dia buta mata. Tak tahulah kencing manis ke apa ke, tapi dia buta mata. Asal mulanya dia celik, tapi tua-tua dia buta. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada dia, apa perasaan jadi buta padahal dulu celik? Kata Abdullah bin Abbas, kalau Allah yang reda, Allah yang nak aku buta, aku redalah. Janji Allah reda. Kalau Allah yang nak aku buta, aku reda. Janji Allah suka. Apa yang Allah suka, aku buta pun tak apa. Janji Allah tu suka. Tu dia tuan-tuan. Dahsyatnya manusia-manusia jadi sahabat Nabi ni. Kalau Allah suka aku buta mata, aku pun suka. Sebab aku suka, Allah suka pada aku. Buta pun buta lah. Kalau ini sampai tahap iman tu pada kita, alangkah hebatnya. Dulu
kaki dua belah, sekarang tinggal kaki sebelah. Apa perasaan Mat? Kaki dah tinggal sebelah. Kalaulah Allah suka pada aku kaki sebelah, aku suka. Kalau dua-dua belah kata Allah suka potong kaki pun, aku ikut sajalah. Janji Allah suka pada aku. Inilah tuan-tuan dipanggil zuhud. Zuhud. Nak bayangkan perkataan zuhud tu punya hebat. Baik, kata Abdullah bin Abbas, telah bersabda Nabi SAW, dua nikmat daripada beberapa nikmat Tuhan yang maha besar dirugikan dan disia-siakan pada kedua-duanya. Yang kebanyakan daripada orang-orang ialah sihat tubuh badan dan kelapangan masa, yakni kosong dari kerja, kosong hati, kosong berfikir, kosong berbimbang. Inilah nikmat, tapi dua nikmat ini disia-siakan. Tuan-tuan, sekarang Allah berikan kepada kita kesihatan. Semalam kita pergi buat pemeriksaan doktor. Darah okey, kencing manis okey, kolesterol bagus, jantung bagus, BP bagus, alhamdulillah. Sihat, syukur pada Allah. Datang sembahyang. Apa lagi nak buat lah, pencin. Takkan nak tengok TV lagi? Dah 40 tahun dah tengok TV, tak puas-puas lagi kan? Apa benda lagi yang tuan-tuan nak tengok dalam TV? Habis dah. Habis dah. Cerita Madu 3 dah tahu dah kesudahan dia apa. Cerita Hindustan dah tahu dah kesudahan dia apa. Cerita Gusti dah tahu dah kesudahan dia apa. Gusti ni empuk lah macam mana pun tak berdarah. Yang kita nak tengok pasal apa? Apa lagi yang kita nak tengok? Kartun lenyek sekali dia bangkit balik. Cuba tuan-tuan tengok kartun tu, kena langgar dengan stamp roll, lenyek sekali dia bangkit balik. Elok aja wudu buat peka tu. Elok aja. Tak ada apa, tak tengok kartun apa lagi. Nak tengok Ultraman apa lagi. Lah sekali raksasa tu mesti kalah. Bila lampu Ultraman tu menyala, tintong, oh, sudah mari dah. Dia pangkah raksasa tu, berkecai raksasa. Dah. Kalau dia tak pangkah pun raksasa tu baik. Raksasa baik yang raksasa tu kesian pula. Ultraman pindahkan ke planet Mareh. Kalau kita dah tahu dah, buat apa lagi tengok? Makcik-makcik duk tengok rancangan TV tu. Rancangan artis menikah, anak raja menikah, rancangan apa? Rancangan rumah langsir macam mana, kusyen macam mana, masak macam mana. Dah, nak tengok apa lagi? Bila mereka menikah, renjis air mawar. Lepas tu budak-budak duk bawa kain heret di belakang. Sat lagi main tepung tawak, sat lagi main bersalam. Tiap-tiap minggu yang itu. Nona, nanu, tak payah tengok dah. Yang kita kena tengok sekarang, lapang masa ini, apa yang aku nak tengok? Berapa banyak lagi ibadat belum qada. Semayang belum qada. Ilmu belum mengaji. Quran tak dibaca. Semayang tak habis lagi bayang. Yang tu lebih afdal diperbuat. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita hidup di dunia ni tak ada masalah. Masa tinggal sikit je lagi. Masa ni tinggal sikit lagi dah yang Allah peruntukkan kepada kita. Kalau sihat yang kita buat sekarang lepak-lepak saja. Kalau sihat yang Tuhan bagi sekarang ni kita menyembang saja. Sayang. Tuan-tuan masuk dalam masjid tak habis-habis menyembang. Tengok satu pakcik menyembang duduk dekat tiang, kita longgok dekat tiang. Tengok dia lepak sana, kita pun lepak dengan dia. Cuba kita masuk dalam masjid, tak payah menyembang, tak payah lepak-lepak. Satu duduk di sini, satu duduk di tengah, satu duduk kat dinding, masing-masing baca Quran, masing-masing zikir, kan bagus. Nak menyembang, pergi kedai kopi. Sekarang dalam masjid, waktu untuk berzikir. Yang waktu tak boleh berzikir, dia berzikir pula. Imam tengah baca khutbah, masa itu dah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal itu bukan waktu berzikir. Ini tidak, 24 jam menyembang. Tengah ambil wuduk menyembang. Tengah ambil wuduk menyembang. Malam ni siapa ni? Siapa ramai ni? Dia duduk heran. Sambil ambil wuduk. Lah, ambil wuduk, jangan bercakap. Mai. Dah duduk atas sah menyembang lagi. Boleh duk melawak belaga bau ni dengan orang sebelah. Orang sebelah pun tersengit semula. Belaga orang sebelah pula. Semua belaga semua. Sekarang ni waktu nak semayang. Hentikan bercakap. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ni tidak menyembang aja. Menyembang aja. Tak pergi Hulu Selangor ke?
Tuan-tuan Hulu Kelang, mereka Hulu Selangor, tuan-tuan. So nak semayang pun cerita Hulu Selangor lagi. Allah. Lepas habis semayang menyembanglah. Macam-macam hulu ada sekarang ni. Hulu Kuang lah, apa bala lah. Tapi untuk ibadat dalam rumah Allah, tumpukan ibadah. Ini masa lapang untuk ibadah. Ada Quran baca. Ada Quran baca. Biasakan Quran bubuh dalam poket. Bila tunggu nama dipanggil di ward, di hospital, nombor nak dipanggil, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, nama panggil, simpan balik, buang masuk dalam. Quran jadi teman setia anda. Apa salahnya? Suami bawa kereta, isteri baca Quran dalam kereta. Agak-agak letih, tidur. Jaga-jaga pula, suami pergi tanda, ambil balik Quran, isteri baca lagi. Saat lagi suami pula baca Quran sambil bawa kereta. Lepas tu pula satu masjid baca Quran dekat arwah suami dia. Aksiden pula dah. Hang baca Quran tak kena masa. Ni pun masalah juga. Kalau nak baca Quran sambil memandu, hafal Quran. Seronok tuan-tuan kahwin dengan orang hafal Quran ni. Akak-akak kalau kahwin dengan hafiz, seronok. Okey mah, sekarang kita nak baca, abang nak baca surah Al-Fat. Okey, kamu semak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri pun semak. Isteri dapat pahala, suami dapat pahala. Sambil bawa kereta je. Inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Seronoknya. Sambil baca Quran, sambil isteri semak, sambil bawa kereta. Seronoklah tuan-tuan, seronok. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Arab jadah betul kereta ni. Kereta tu masuk kanan tak bagi signal. Dia maki pula dah. Lah, kata hafal Quran mana boleh maki. Tuan-tuan, kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita buat betul-betul untuk ibadah. Insya-Allah umur kita tu diberkati. Masalah yang terakhir, bermula tempat menjadi rugi dan sia-sia badan. Banyak puncanya. Dan macam-macam sebab yang menjadikan rugi. Maka hendaklah seseorang yang berfikir dan berakal sempurna menjauhkan diri daripada perbuatan sia-sia. Saya dah kata dah semalam, perbuatan sia-sia tu apa? Mengumpat pada orang. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan mengaji hari ni, tuan-tuan mengaji malam ni, tuan-tuan mengumpat pada orang. Habis amalan tuan-tuan. Sia-sia amalan tuan-tuan. Pahala kita mengaji ni kita dah bagi dekat dia. Jangan mengumpat. Tidak sia-sia sahaja. Dan setengah daripadanya ialah kesihatan badan dan kelapangan yang digunakan untuk mengerjakan yang haram. Merompak, mencuri, badan kuat, tegap, sihat. Udah jadi samsing pula dah. Dipukulnya sampai mati, samsing jalanan yang kita baca dalam paper hari ni. Atau mengerjakan yang tiada faedah, seperti duduk diam-diam, istirahatkan diri. Langsung tak buat apa. Abang, besok cuti ke? Cuti. Pergilah masjid malam ni. Besok dah cuti. Pergilah mengaji. Buat apa? Ustaz tu ngata korang. Habis tu kalau tak ngata korang, nak kata ke siapa? Pergilah bang. Kamu lah pergi, nyuruh orang saja. Sayang tuan-tuan, suami macam ni. Duk tengok CD. Habis satu keping, masuk satu keping lain. Tengok televisyen. Orang macam ni nama dia rugi. Dan main-main di kedai kopi. Hidupnya ialah main di kedai kopi. Main dam, main carom. Duk sampai tercabut kuku ni main carom. Subhanallah. Dia main dam di kedai kopi tu, pejam mata pun boleh tikam. Boleh pejam mata lah. Saya minta kepada abang-abang peniaga-peniaga restoran, kedai kopi, bubuhlah CD saya dekat meniaga tu. Daripada duk buh Gusti Undertaker lawan Batista tu tak payahlah. Di Taiping tuan-tuan dah ada orang dah bubuh CD saya. Ada satu wakil penjual CD di Taiping. Dia ni kerja hospital. Mana dia pergi semayang Jumaat, dia buka bonet. Dia jual CD. CD Ustaz Kazim, CD Ustaz Kazim, CD Ustaz Kazim. Saya tanya, ada ke orang beli? Ramai orang beli. Yang tak beli pun ramai, kata dia. Saya pergi restoran, Ustaz,
kedai Melayu, makan. Saya ambil CD, saya jumpa dengan toki kedai. Abang, tak nak beli ke CD ceramah Ustaz Kazim? Oh, tak apalah. Duk, tak apalah Ustaz, saya bagi free. Pasang kat sini abang, daripada buh Gusti, buh ceramah Ustaz Kazim. Nanti orang tak datang, kata dia. Abang bubuh dulu. Dia buka hak CD Gusti, dia bubuh CD saya. Sahabat saya ni dia kata, Ustaz, seminggu lepas tu dia telefon, boleh mai hantar lagi tak CD? Ramai orang datang sekarang. Inilah penyakit ni. Duk percaya dengan Gusti tu dia. Sekarang ni Ustaz, dalam sebulan saya hantar dekat dia 10 keping, 5 keping, pasang di kedai dia. Orang pakak ramai Ustaz mai dengar siapa. Kita boleh ubah. Saya bangun ni, saya makan di tapah. Saya ni tuan-tuan alergi. Bila saya makan, orang tengok, saya tak boleh makan. Bila saya nak makan, orang tengok, oh sudah, dia dah hutang ke aku dah hutang dia macam ni. Habis saya makan, dia mai, ni Ustaz Kazim. Ya. Oh dah agak ada Ustaz Kazim. Walau Ustaz tak pakai kepiah, nampak hamba kenal Ustaz ni. Abang dari mana? Hamba razak dari Yala, kata dia. Oh Yala, macam mana boleh kenal saya? Oh CD Ustaz tinggi ni di rumah Ustaz. Ceramah Ustaz ni radio Yala pasang, radio Petani pasang ceramah Ustaz tiap-tiap hari Ustaz. Saya tanya, faham ke? Oh kami faham, kata dia. Radio Petani pasang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yala ni dia kata, Ustaz kampung saya ni kalau ceramah Ustaz TV, Ustaz dia di kedai kopi Ustaz aja. Di Taman Permata tak pasang, tuan-tuan. Di Yala nu pasang, subhanallah. Overseas tu. Satu lagi di Pulau Pangkor pasang, itu pun kira overseas tu, Pulau Pangkor tu. Seberang lautan lagi. Tuan-tuan, jadi saya minta lah kepada abang-abang, peniaga-peniaga, driver-driver bas, pasang CD ceramah agama. Kalau bukan saya pun tak apalah. Ustaz Ismail Kamus ke, Ustaz Datuk Samsuri ke, Ustaz Azhar Idrus ke. Kesan dalam dia tu. Ada satu driver bas express, dia pasang CD saya dalam driver, dalam waktu pemanduan. Dia kata, Ustaz lepas habis turun, ada orang minta CD tu, nak beli, nak dengar di rumah. Tak puas. Jadi jangan kita anggap bahawa filem saja hiburan. Jangan kita anggap Gusti saja hiburan. Ceramah macam ini pun hiburan. Masa ada lapang, masa ada kepentingan, tolonglah bantu Islam. Tolonglah buat kerja untuk Islam. Baik, dan kata dia, ataupun duduk melihat mainan bola dan lumba kuda dan lain-lainnya. Maka inilah yang merugikan kesihatan dan waktunya kepada yang tiada berharga dunia dan akhirat, bahkan bala kepada dirinya juga. Maka janganlah merugikan kesihatan diri dan kelapangan yang sangat berharga kepada yang demikian. Bahkan lekas-lekaslah gunakan kepada yang faedah untuk kepentingan dunia dan akhirat, iaitu sediakan diri bagi ibadat di samping sihat selama mana sihat dan sihat dan afiat. Dan hadapkanlah kelapangan masa kamu untuk perkara yang berfaedah dan yang terpuji kepada akhirat, supaya kamu tiada menjadi sesal apakala datang sakit atau apakala datang beberapa kesibukan. Dia kata, tuan-tuan, dua benda ini gunakan nikmat betul-betul. Yang pertamanya sihat, dan yang keduanya lapang masa. Jadi tuan-tuan, inilah mukaddimah kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-16. Jadi saya minta pada tuan-tuan, belilah kitab ni, harganya RM42 sahaja. Mintalah diskaun sikit, InsyaAllah lah, kurang lah sikit kot. Tuan-tuan beli ramai-ramai, banyak-banyak lagi, dia turunkan harga. Jadi mudah-mudahan semua orang ada kitab. Tak adalah tuan-tuan kata saya bohong nanti. Bila ada kitab, semuanya boleh jadi rujukan. Nama kitabnya Bahrul Mazi jilid ke-16. 16. Dia bahagian depan mimpi, bahagian depan lagi saksi. Yang tu saya tak nak baca bahagian mimpi dengan bahagian saksi. Terus kita baca bahagian zuhud, bahagian belakang dia.
Baik, saya rasa sekadar itu sahaja kuliah kita pada kali ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.